Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua kotak hitam pesawat MH17 telah diserahkan kepada Malaysia. Mayat mangsa sudah dibawa keluar dari wilayah kawalan pemisah. Untuk perkembangannya, kita bersama Saiful Nizam Ismail. Nizam. Terima kasih Nacharuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Puak pemisah pro-Rusia yang diketuai Alexander Borodai awal pagi tadi menyerahkan dua kotak hitam pesawat penerbangan MH17 kepada pasukan penyiasat Malaysia. Ia dilakukan selepas rundingan diadakan antara Borodai dengan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Ia diserahkan kepada penolong setiausaha kanan bahagian pengurusan bencana negara Majlis Keselamatan Negara Lieutenant Colonel Muhammad Sakri Hussein di Bandar Donetsk. Kedua-dua pihak kemudian menandatangani sebuah dokumen yang menurut Borodai adalah prosedur protokol selepas sesi perbincangan panjang antara Ukraine dan Malaysia. Pada majlis ini, Lieutenant Colonel Muhammad Sakri meluahkan rasa terima kasih dan mengesahkan sudah menerima kotak hitam berkenaan. Kedua-dua kotak hitam berkenaan juga didapati dalam keadaan baik. Sementara itu, Ketua Pasukan Penyiasat Malaysia Khairil Hilmi Mokhtar berkata kotak hitam itu akan dibawa ke Belanda sebelum dibawa pulang ke tanah air. I can see that the black box is intact, even though a little bit damaged. Визуально видно, что отдельные ящики практически не повреждены, имеются лишь незначительные повреждения, но это будет уже In good condition. And of course, our priority first is for the body to be sent to the Нашей основной задачей является переправка тел Amsterdam. погибших в Okay? Амстердам. Our priority now is first is the body, second is the black box. В настоящий момент у нас три задачи. Это переправка тел That погибших, side will be переправка черных. Terus sedia berada di Ukraine ketika ini adalah pakar kemalangan daripada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Menurut kenyataan ICAO, pakar berkenaan akan memberi panduan dan aspek yang relevan dengan Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa dan lampiran 13 Konvensyen Penyiasatan Kemalangan Pesawat. Konvensyen itu akan membantu dalam misi mencari maklumat dan memastikan semua bukti dipertimbangkan secara terperinci untuk menentukan bagaimana pesawat membawa 298 penumpang serta kru terhempas secara tragik pada Khamis lalu. Presiden Majlis ICAO Dr. Ulumuyiva Bernard Aliu berkata pakarnya akan respon kepada gesaan untuk membantu daripada Biro Kebangsaan Kemalangan dan Penyiasatan Kemalangan Pesawat Awam Negara. Beliau juga menggalakkan semua anggota negara ICAO agar segera membantu keluarga mangsa MH17 dengan memberikan perkhidmatan dan menyalurkan maklumat yang perlu. Dalam pada itu, Rusia mengusiasatan berhubung insiden MH17 diketuai oleh ICAO dan bukannya Ukraine. We've been calling for an investigation led by ICAO, actually. The reason for that is that the rebels, as we understand, do not trust the government of Kiev. That's why they were reluctant to hand over the black boxes to the Ukrainian side, because they are afraid that the evidence will be tampered with. Dan di New York, Majlis Keselamatan PBB sebulat suara meluluskan resolusi yang mengutuk keras tindakan menembak jatuh pesawat MH17. Resolusi juga menuntut kumpulan bersenjata memberi akses penuh ke lokasi nahas dan memastikan integriti itu dikekalkan. Selain itu, semua aktiviti kejahteraan termasuk kumpulan bersenjata perlu dihentikan segera di kawasan sekitar lokasi untuk menjamin keselamatan penyiasatan antarabangsa. UNSC menekankan keperluan untuk kumpulan bersenjata yang berkawal di lokasi agar tidak membuat sebarang tindakan yang boleh menjejaskan sebarang bukti di lokasi nahas. Majlis terbabit menyokong usaha untuk menubuhkan siasatan antarabangsa yang lengkap, menyeluruh dan bebas mengenai nahas berkenaan mengikut garis panduan penerbangan awam antarabangsa. Negara anggota juga mendesak agar pemindahan mayat mangsa nahas diperlakukan secara bermaruah, dihormati dan profesional. Pihak yang bertanggungjawab menyebabkan nahas perlu diheret ke muka pengadilan dan semua negara harus bekerjasama sepenuhnya serta berusaha untuk mewujudkan accountability.
We demand that those responsible for downing the plane must be held to account and be swiftly brought to justice. We believe that the resolution paves the way for such efforts. Россия со своей стороны готова оказать всяческое содействие в организации и проведении беспристрастного международного расследования. Российским военным и гражданским ведомствам уже даны необходимые указания на этот счет. Готовы направить соответствующих специалистов для участия в расследовании. So what Russia is declaring does not comply with their actions. Ukraine demands that the Russian side immediately cease provocations on the state border of Ukraine, stop hindering efforts of the Ukrainian side and the international community to put an end to terrorism and other violence in Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine. Sementara itu, wartawan kami Haliza Hashim melaporkan kereta api membawa mayat mangsa MH17 tiba di Kharkiv, bandar yang dikawal oleh pemerintah Ukraine. Satu pusat siasatan nahas ditubuhkan oleh pihak berkuasa di bandar itu. Kereta api yang dilengkapi sistem penyujuk itu berlepas dari lokasi nahas berhampiran Torres kira-kira pukul 7 malam semalam waktu tempatan. Ia singgah di Donetsk dan menyambung perjalanan ke Kharkiv sejauh kira-kira 292 km. Menurut pasukan penyelamat, sehingga semalam semua 298 mayat berjaya ditemui dalam lingkungan kawasan 140 km persegi. 87 daripadanya merangkumi cebisan mayat. Baik, itu saja perkembangan dari Ukraine buat waktu ini. Ikuti perkembangan dari Gaza dalam segmen Luar Negara. Dan sebelum itu, kita kembali bersama rakan tugas Nasaruddin untuk perkembangan.